Assalamualaikum dan selamat sejahtera yang dihormati Profesor Mahathir Dr. Rafidah Arsyad. Saya Muhammad Ridha bin Samsudin, mewakili grup Bintang 6 ini membentangkan kualiti kehidupan kerja. Masalah kajian, bagi kajian yang kami lakukan, banyak kajian lepas telah pun mengkaji berkaitan kualiti kehidupan kerja. Namun, kebanyakannya hanya tertumpu kepada profesi guru sahaja. Kedua, kajian ini dilakukan bagi menambah baik kajian lepas dengan mengkaji kualiti kehidupan kerja dalam kalangan pekerja, organisasi syarikat awam dan swasta. Persoalan kajian, kami telah mengeluarkan 2 poin, iaitu yang pertama adalah apakah faktor-faktor yang mampu mempengaruhi kualiti kehidupan kerja bagi pekerja di syarikat awam dan swasta. Kedua, bagaimana faktor tersebut mampu mempengaruhi kualiti kehidupan kerja. Di kajian, kami ingin menguji sama ada wujud perbezaan kualiti kehidupan kerja berdasarkan kajian Cina. Kedua, menguji hubungan antara personaliti, motivasi, tanggapan sokongan organisasi, beban kerja dengan kualiti kehidupan kerja. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syahzul bin Azhar, bernombor ID 167943. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai metodologi kajian kami. Metodologi merupakan aspek penting bagi mendapatkan hasil kajian yang baik dan yang dikehendaki. Dalam kajian ini, kami menggunakan kaedah kuantitatif yang dijalankan secara tinjauan iaitu survey terhadap responden kajian yang terdiri daripada pekerja-pekerja sektor awam dan swasta. Seterusnya, data kajian ini telah dikumpulkan dari seluruh Malaysia berdasarkan tinjauan dalam talian yang diberikan dalam Google Form untuk mendapatkan maklumat daripada responden daripada 24 Mei sehingga 7 Jun. Dan tinjauan dilakukan dengan tinjauan soal sidik yang dikendalikan sendiri oleh individu. Okey, seterusnya maklumat yang terkandung dalam borang soal sidik yang telah diedarkan ialah meliputi demografi responden, personaliti, beban kerja, motivasi dan tahap kualiti kerja. Borang soal sidik yang telah berjaya diedarkan sebanyak 104 kepada seluruh pekerja-pekerja sektor awam dan swasta di seluruh Malaysia secara atas talian seperti melalui aplikasi Facebook, WhatsApp, Twitter dan juga Telegram. Walau bagaimanapun, kami hanya mengambil sebanyak 150 orang responden sahaja. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai kerangka konstitusi. Berikut merupakan kerangka konstitusi untuk kajian ini. Kami telah menggunakan 4 pemboleh ubah bebas dan 1 pemboleh ubah bersandar. Antara elemen-elemen yang terdapat dalam pemboleh ubah bebas ialah yang pertama, personaliti, kedua, beban kerja, ketiga, tanggapan sokongan organisasi dan keempat, motivasi. Manakala pemboleh ubah bersandar kami pula ialah kualiti kehidupan kerja. Keempat-empat pemboleh ubah bebas ini akan mempengaruhi kepada pemboleh ubah bersandar kami. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian hipotesis. Sebelum tu nama saya Sufiani bin Sofian. Jadi dalam kajian kami mempunyai 4 hipotesis utama, iaitu hipotesis yang pertama ialah personality mempunyai hubungan yang positif terhadap tahap kualiti kehidupan kerja. Yang kedua adalah terdapat hubungan negatif antara beban kerja dan tahap kualiti kehidupan kerja. Yang ketiga adalah tanggapan sokongan organisasi POS mempunyai hubungan positif dengan kualiti kehidupan kerja, dan hipotesis yang keempat adalah terdapat hubungan positif antara motivasi dengan kualiti kehidupan kerja. Jadi yang seterusnya adalah data berkaitan dengan demografi kajian kami. Berdasarkan hasil kajian, 64.7% adalah daripada responden kami adalah perempuan, dan 41.3% adalah responden yang berumur 41 tahun ke atas. Seterusnya terdapat 66.3% responden kami terdiri daripada golongan yang dah berkahwin, dan 52% terdiri daripada pekerja sektor awam.
Next. Okay, seterusnya adalah data berkaitan dengan analisis reliability. Berdasarkan analisis ini, didapati bahawa pemboleh ubah personality tidak mencapai nilai reliability yang ditetapkan iaitu 0.7. Namun bagi pemboleh ubah yang lain semuanya merentasi nilai 0.7, iaitu di mana beban kerja nilai Cronbach alpha adalah 0.73, tanggapan sokongan organisasi ialah 0.899 dengan 8 item, pemboleh ubah motivasi Cronbach alpha 0.719 dengan 15 item, dan yang terakhir adalah kualiti kehidupan kerja dengan Cronbach alpha 0.912 dengan 12 item. Untuk korelasi kajian, kami mendapati bahawa pemboleh ubah beban kerja mempunyai hubungan sebanyak 0.713 dengan kualiti kehidupan kerja, manakala pemboleh ubah yang kedua, tanggapan sokongan organisasi, mempunyai hubungan sebanyak 0.364 terhadap kualiti kehidupan kerja, dan yang seterusnya adalah motivasi pekerja di mana mencapai hubungan sebanyak 0.567 dengan kualiti kehidupan kerja. Hai, nama saya Nisha. Jadual T-test menunjukkan IW dengan Y, iaitu kualiti kehidupan kerja, beban kerja, tanggapan sokongan organisasi, dan motivasi. Dari jadual tersebut, pemboleh ubah personality tidak dapat diuji. Ini kerana analisis kajian mendapati bahawa nilai Cronbach alpha pemboleh ubah personality tidak mencapai nilai 0.7. Maka data pemboleh ubah tersebut tidak mempunyai kepercayaan yang membolehkannya diuji untuk langkah yang seterusnya. Okey, nama saya Nisa A169267. Pada bahagian perbincangan, kajian akan membincangkan pemboleh ubah bebas dengan pemboleh ubah bersandar. Pemboleh ubah bebas yang pertama adalah beban kerja. Okey, beban kerja mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap tahap kualiti kerja, iaitu semakin berat beban kerja, semakin rendah kualiti kehidupan kerja. Beban kerja yang dirasai oleh responden antaranya adalah tekanan, kehendak tugasan, tahap kepuasan kerja dan juga masa bekerja. Pemboleh ubah bebas yang kedua adalah tanggapan sokongan organisasi iaitu POS, juga mempunyai hubungan yang signifikan dan positif terhadap kualiti kehidupan kerja. Ini bermaksud tanggapan sokongan organisasi yang tinggi akan meningkatkan komitmen pekerja. Seterusnya, pemboleh ubah bebas motivasi mempunyai hubungan yang signifikan dan positif terhadap kualiti kehidupan kerja. Ini bermaksud motivasi yang tinggi dapat mencapai prestasi kerja yang maksimum, seterusnya akan meningkatkan lagi kualiti kehidupan kerja. Okey, seterusnya implikasi kajian. Kajian ini memberi implikasi kepada tiga pihak. Yang pertama adalah implikasi kepada pekerja. Kajian dapat membantu pekerja dalam menguruskan masa dan tugasan mereka dengan baik. Ini akan membantu meningkatkan kualiti kehidupan bekerja. Yang kedua adalah implikasi kepada pihak Jabatan Sumber Manusia. Dapatan kajian ini dapat membantu pihak Jabatan Sumber Manusia dalam merekrut serta melatih pekerja mereka agar dapat memperoleh kehidupan kualiti yang lebih tinggi. Seterusnya, implikasi kepada pihak pengurusan syarikat. Pihak pengurusan syarikat dapat menyelaraskan semula tugasan dan beban kerja yang diberikan kepada pekerja agar bersesuaian dengan jawatan dan jam bekerja mereka. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan tahap kualiti kehidupan pekerja. Okey, yang seterusnya adalah cadangan penambahbaikan untuk kajian pada masa hadapan. Yang pertama adalah meluaskan lagi skop kajian. Untuk kajian ini hanya mengkaji responden yang bekerja di dalam pejabat, iaitu melakukan pekerjaan indoor. Oleh itu, pada masa akan datang, kajian boleh mengkaji tahap kualiti kehidupan kerja bagi pekerja yang melakukan pekerjaan outdoor.
Yang kedua adalah menambah bilangan responden. Untuk kajian ini, bilangan responden hanyalah 150 orang. Untuk penambahbaikan bagi kajian pada masa akan datang, bilangan responden perlu ditambah agar tahap kebolehpercayaan terhadap kajian boleh ditingkatkan. Yang ketiga adalah penambahbaikan kaedah kajian. Untuk kaedah kajian ini hanya menggunakan single method iaitu kaedah kuantitatif. Pada masa akan datang, kajian boleh menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Oleh itu, kajian tidak hanya memfokus kepada satu pandangan dan kajian juga akan bersifat lebih menyeluruh. Okey, sekian itu saja daripada kami, kumpulan 6. Terima kasih.